Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan moga semua berada dalam keadaan sihat. Dan tidak lupa Ustaz nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Moga-moga ya semua anak murid Ustaz yang berpuasa penuh, Ustaz ucapkan tahniah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik murid-murid, apa yang kita nak belajar hari ni? Okey. Hari ni kita akan belajar iaitu dalam bidang sirah, ya, sirah berkenaan dengan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak belajar hari ni? Nabi Muhammad seorang al-amin. Apa dia? Nabi Muhammad seorang al-amin. Di akhir pembelajaran nanti apa yang akan murid-murid belajar? Yang pertamanya adalah murid-murid dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Al-Amin. Okey. Dan yang keduanya adalah murid-murid dapat mengetahui, dapat menyatakan apakah kisah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW diberi gelaran Al-Amin. Okey, diberi gelaran Al-Amin. Ada sebab dia. Dan yang ketiganya adalah murid-murid dapat mengambil pengajaran. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Nabi Muhammad SAW yang mana seorang Al-Amin. Baik, okey. Baik, kita mulakan kelas kita dengan yang pertama, Nabi Muhammad Al-Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Amin? Baik, Al-Amin ini adalah di dalam bahasa Arab. Al-Amin ni dalam bahasa Arab yang bermaksud amanah. Apa dia? Amanah. So Nabi Muhammad seorang yang amanah. Amanah ni bermaksud melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Itu bermaksud amanah. Okey. So Nabi Muhammad adalah seorang yang amanah. Yang kedua, apakah contoh peristiwa yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang amanah? Contoh Nabi Muhammad seorang yang amanah. Yang pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW diberi kepercayaan ataupun diberi amanah untuk menjaga harta orang Arab Quraisy yang keluar bermusafir. Yang mana musafir ni maksudnya adalah perjalanan yang jauh lah, yang mengambil masa 3 bulan, sebulan, ya. So mereka nak tinggal harta mereka ni kepada siapa? Orang Arab ni. So orang Arab Quraisy pada masa itu, bila mereka nak bermusafir, nak buat perjalanan yang jauh, sebulan, 2 bulan, mereka akan tinggal barang-barang mereka ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah peristiwa Nabi Muhammad seorang yang amanah. Orang Arab Quraisy mereka percaya Nabi Muhammad ini akan jaga barang-barang mereka ini dengan sebaik mungkin. Sebab itu mereka serahkan barang mereka ini kepada Nabi Muhammad untuk menjaganya. Boleh? Itu sebagai contoh peristiwa Nabi Muhammad SAW seorang yang amanah. Dan daripada peristiwa ini jugalah Nabi Muhammad SAW diberi gelaran Al-Amin, iaitu seorang yang amanah. Baik, yang kedua adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menguruskan perniagaan Sayyidatuna Khadijah di Syam. Nabi Muhammad seorang yang amanah, ya. Nabi Muhammad membawa barang-barang untuk diniagakan di Syam. Daripada Mekah dibawa ke Syam. Dan Nabi Muhammad sangat menjaga barang tersebut, ya. Sebab apa? Kerana diamanahkan Nabi Muhammad untuk jaganya. So Nabi Muhammad jaga barang tersebut sebaik mungkin. Dan bila sampai di Syam, Nabi Muhammad dia tidak pernah tipu, ya. Nabi Muhammad berniaga dengan sebaiknya, sangat jujur, sangat amanah, dan menyebabkan perniagaan Sayyidatuna Khadijah ini berkembang maju. Sebab apa? Nabi Muhammad seorang yang amanah. Nabi Muhammad tidak tipu. Nabi Muhammad tidak
bohong. So Nabi Muhammad melaksanakan urus niaga perniagaannya dengan sangat bagus dan amanah, dan orang percaya menyebabkan perniagaan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad bantu Sayyidatuna Khadijah untuk berniaga dan perniagaan tersebut berkembang maju. Itu kesan dia. Baik, so dua kisah ini adalah contoh Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang amanah melaksanakan tugas yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Baik, so apa yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Muhammad SAW seorang yang amanah? Kita umat Nabi Muhammad SAW teladanilah Nabi Muhammad SAW seorang yang amanah. Kalau sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang murid kamu diberi amanah sebagai seorang murid, sebagai seorang anak. Kalau seorang murid, apakah amanah yang perlu kamu laksanakan? Ya, amanah sebagai seorang murid adalah kamu perlu melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Kalau ada kerja rumah yang perlu disiapkan, kamu kena buat, sebab itu adalah amanah sebagai seorang murid. Kalau di sekolah pula kamu dilantik sebagai seorang ketua kelas ataupun sebagai seorang pengawas, maka perlu wajib kamu laksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Itu masuk amanah. Bukannya kita bagi gelaran atau bukannya kita bagi jawatan kepada kamu sebagai seorang ketua kelas, sebagai seorang penolong ketua kelas, sebagai seorang pengawas saja, tak. Ada amanah yang perlu kamu laksanakan. Okey? Sebab kalau di rumah sebagai seorang anak, apakah amanah kamu sebagai seorang anak? Kamu wajib mentaati perintah kedua ibu bapa kamu. Kalau sekiranya ibu ayah kamu meminta kamu untuk basuh pinggan sebagai contohnya, so kamu perlu basuh pinggan, ya, jangan bagi alasan. Okey, kalau di rumah lagi mak ayah kamu suruh kamu solat, maka kamu perlu solat, ya. Itu amanah sebagai seorang anak dan juga amanah sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itu pengajaran dia, iaitu seorang yang amanah adalah seorang yang mana dia melaksanakan tugasnya, dia melaksanakan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin. Tanggungjawab sebagai seorang murid, tanggungjawab sebagai seorang anak, tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua murid, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Iaitu yang pertama, kamu sudah mengetahui apa yang dimasukkan dengan Al-Amin, iaitu seorang yang amanah. Nabi Muhammad seorang yang amanah. Yang keduanya adalah kamu sudah pun belajar apakah contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang yang amanah. Iaitu yang pertama, Nabi Muhammad diberi amanah untuk menjaga barang-barang yang ditinggalkan oleh Arab Quraisy. Yang keduanya adalah Nabi Muhammad menguruskan perniagaan Sayyidatuna Khadijah di Syam dengan sebaik mungkin, dengan sangat amanah. Dan yang ketiganya adalah apa yang kamu belajar, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Nabi Muhammad SAW, seorang yang amanah. So kamu sebagai seorang murid, kamu sebagai seorang anak perlu laksanakan tanggungjawab, ya, sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid dengan sebaik mungkin. Itu sahaja. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.